Selamat pagi, salam sejahtera. Ramai yang menyangka Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz akan letak jawatan selepas dikecam hebat gara-gara pelantikan beliau sebagai senator yang kalah dalam pilihan raya baru-baru ini, tetapi dilantik pula menjadi menteri penuh untuk Menteri MITI. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya lebih mengejutkan kita semua. Kita sangka dia akan letak jawatan. Ramai menyangka dia letak jawatan, tapi rupa-rupanya tidak seperti yang kita jangka. Yang terbaik pula yang berlaku. Baik, sebelum kita teruskan ulasan pada pagi ini, jangan lupa kamu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini, dan mohon kiranya tinggalkan juga komen Anda untuk supaya Anda dapat memberikan buah fikiran Anda berkaitan dengan isu pada pagi ini. Saudara-saudara sekalian, tidak sampai sebulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tidak sampai 1 bulan juga Datuk Seri Tengku Zafrul menjadi Menteri MITI. Akhirnya hari ini diumumkan bahawa Malaysia telah berjaya menarik pelaburan sebanyak RM193.7 bilion. Bayangkan itu saudara-saudara sekalian. Betapa hebatnya sebenarnya Malaysia ini di bawah kepimpinan yang tepat. Kalau bukan di bawah kepimpinan yang tepat, maknanya tidak ada apa-apa yang boleh kita nikmati di Malaysia. Hari ini Tengku Zafrul mengatakan bahawa Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara yang menjadi pusat pelaburan di rantau Asia. Dengan bukti peningkatan ataupun kita berjaya menarik pelaburan sebanyak 193.7 bilion ini, kita boleh sahkan bahawa Malaysia bukanlah negara yang biasa-biasa. Negara kita sebenarnya negara yang sangat berpotensi, kaya raya. Tetapi kita harus berada pada pemimpin yang tepat. Negara kita harus berada di tangan orang yang tepat, bukannya di tangan orang yang tak tepat. Saya pikir kalau kita masih di tangan-tangan yang tidak tepat, negara kita tidak akan dapat menikmati kekayaan seperti ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, hari ini Malaysia mencatat pelaburan diluluskan bernilai RM193.7 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama yang melibatkan 2,786 projek yang diluluskan sepanjang September 2022. Dalam kenyataan hari ini, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berkata, jumlah tersebut bakal menjana sebanyak 98,414 peluang pekerjaan baru di negara ini. Inilah yang kita inginkan, peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia. Kerana kita selalu bercakap, taraf hidup, kos hidup yang tinggi, peluang pekerjaan yang tiada, pengangguran dan sebagainya. Tetapi dengan kemasukan pelaburan yang bernilai besar ini dan dapat menjana pekerjaan sebanyak 98,000 peluang ini satu perkara yang memang patut kita banggakan. Menurut angka pelaburan diluluskan itu merupakan peningkatan sebanyak 2,5% berbanding 188.9 bilion bagi tempoh sama tahun yang lepas. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyifatkan kejayaan menarik hampir RM194 bilion pelaburan diluluskan bagi tempoh 9 bulan pertama itu menjadi bukti kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di Asia. Ini dia saudara-saudara sekalian. Kita merupakan antara destinasi pelaburan yang utama di Asia. Namun demikian, ianya seperti saya katakan sebentar tadi, ianya perlu pemimpin yang komited, pemimpin yang tepat, pemimpin yang berjiwa besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin berjiwa besar. Bayangkan, belum sampai sebulan beliau menjadi Perdana Menteri, satu dunia sudah datang ke Malaysia. Rantaian bekalan mantap, struktur kos yang kompetitif, proses operasi perniagaan yang dipermudahkan, inovasi dan keupayaan teknologi canggih, serta bakat tempatan terlatih menjadi pemangkin untuk memacu pertumbuhan ekonomi mampan.
melangkah ke hadapan, MITI dan agensi-agensinya akan memastikan agar peluang pelaburan baharu dapat membina kapasiti serta modal insan bersesuaian dalam industri sasaran bagi membina ekonomi negara secara mampan, katanya. Dalam pada itu, MIDA menjelaskan bahawa pelaburan langsung asing FDI kekal sebagai penyumbang utama sebanyak 67.5% atau RM130.7 bilion, manakala pelaburan langsung domestik DDI menyumbang 32.5% atau RM63 bilion bersamaan dengan $13.6 bilion. Ini merupakan peningkatan sebanyak 15% berbanding FDI diluluskan bagi tempoh sama pada tahun 2021. Daripada jumlah pelaburan diluluskan itu, China mendominasi pelaburan asing sebanyak RM49.2 bilion dan seterusnya Amerika Serikat RM16.9 bilion, Belanda RM16.5 bilion, Jerman RM9.2 bilion dan Singapura RM8.7 bilion, katanya. 5 negeri dengan pelaburan diluluskan yang signifikan termasuk Johor RM63.9 bilion, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur RM26.1 bilion, Selangor RM25.7 bilion, Sarawak RM17.6 bilion dan Kedah RM12.1 bilion. Bagi tempoh itu juga, kata MIDA, sektor perkhidmatan berperanan penting dalam memacu pemulihan ekonomi negara dengan merangkumi 58.5% daripada jumlah pelaburan diluluskan bernilai RM113.3 bilion yang melangkaui jangkaan bagi Januari-September 2022, iaitu melonjak 60.9% berbanding tempoh sama pada tahun 2021. Ini diikuti sektor perkilangan berjumlah RM64.9 bilion atau 33.5% dengan sektor utama RM15.5 bilion atau 8%. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Wira Arham Abdul Rahman berkata, Malaysia mempunyai reputasi baik di persada antarabangsa dan diyakini oleh pelabur. Negara kita ini mempunyai asas kukuh dalam membuka peluang pelaburan dan perniagaan untuk mereka. Menerusi iklim pelaburan menarik, Malaysia bersedia menjadi hub ekonomi besar yang semakin menjadi perhatian dalam kalangan pelabur, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini, iaitu Malaysia mampu menarik pelaburan sebanyak RM193.7 bilion. Saudara, kita ucapkan tahniah kepada kepimpinan negara yang mampu menjadikan Malaysia sebagai harimau yang bangkit semula. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.